Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azmat farrijha bi fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita masih lagi boleh bernafas pada pagi ini dan kita melanjutkan kehidupan kita dengan mentelaah, mengkaji, mengulang kaji tatakallam Arabiyah, perkataan ilmu-ilmu bahasa Arab yang mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada mengenali Allah Ta'ala, mengenali baginda Nabi SAW dengan memahami perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Allah daripada Al-Quran, memahami perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Allah oleh Nabi daripada sunnah-sunnah dan hadis-hadis baginda Nabi SAW. Baik. Jadi hari ini kita bersambung pula pada nota yang ke-45. Dah bermakna kita dah ada 45 siri. Kepada tuan-tuan yang masih lagi baru bersama dengan kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke kelas Tata Bahasa Arab kaedah almarhum Tuan Guru Haji Ali Ibn Musa, yang telah kembali ke rahmatullah pada tahun 1999. Kaedah ni tuan-tuan asal daripada karangan almarhum Tuan Guru Haji Ali Pondok Seliau. Kemudian bila mana beliau meninggal, kami ni sebagai anak-anak murid menghidupkan kembali kaedah-kaedah beliau, meneruskan kembali kaedah-kaedah beliau, mudah ia segar untuk diajarkan kepada talibul ilmi, orang-orang yang nak belajar agama. Mudahan mereka cepat untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi hari ini kita bersambung pula kepada dua tajuk. 45 siri bermakna kita dah masuk lebih kurang 90 tajuk. Lebih kurang kita dah masuk dekat 90 tajuk. Baik. Hari ini kita sambung dengan katanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus masuk ha tanbih. Harus masuk ha tanbih. Untuk menguatkan kalam. Untuk menguatkan kalam. Ada beberapa tempat. Ada beberapa tempat. Ingat ustaz akan ulang 40 kali, banyak kali. Setiap kali baca, kalau boleh otak tu keluar, biasakan. Setiap kali baca, keluarkan otak. Kemudian setiap perkataan tu cuba kita fokus. Yang pertama kat sini ada berapa perkataan yang perlu kita faham. Belajar nak menghafal begitu, teknik menghafal, ada berapa benda yang perlu kita faham kat sini? 3. Yang pertama perkataan apa? Harus. Maknanya dia bukan wajib, dia bukan sunat, harus. Poin yang kedua? Masuk ha tanbih. Poin kedua. Poin ketiga, kuatkan kalam. Itu yang besar. Beberapa tempat ni bukan nota, itu kefahaman. Baik. Jadi harus satu, masuk ha tanbih. Masuk apa? Ha. Huruf dia ha. Ha ni makna dia apa? Ha lah. Kalau tuan-tuan di rumah pernah tengok orang petani baca kitab. Ha tanbih lah tu. Tu dia panggil ha. Nampak? Baik. Cuma datang tu apa? Untuk menguatkan sungguh aku datang ni. Sungguh. Kita guna tak? Perkataan Arab yang kita guna dalam tutur kata bahasa Melayu. Ada beberapa tempat. Yang pertama baca. Yang pertama, masuk kepada ismul isyarah. masuk kepada ismul isyarah. Ismul isyarah apa dia? Tunjuk. Isim nak tunjuk. Misalnya hadza. Inilah barang aku. Inilah barang aku. Kalau kata ni barang aku, lain. Inilah barang aku. Nampak sungguh sikit tak? Nampak bersungguh tak? Tu dipanggil mengkuatkan kalam. Yang kedua baca. Yang kedua, Sebelum inna. Harfun nawasikh. harfun nawasikh. Dalam kuliah yang lalu, tuan-tuan di rumah dah belajar, pelajar-pelajar dah belajar huruf nawasikh ada berapa? Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Harfun nawasikh. Maka harus dia masuk pada huruf-huruf nawasikh. Misalnya baca. Innallaha ghafurun. Ghafurun. Sesungguh Allah Ta'ala itu
Maha Pengampun. Maha Pengampun. Jadi cara i'rabnya, kalau Kak Jah ada pada ketika ini, cara i'rabnya li tanbih. Li tanbih. Tanbih tu apa? Tambah antara perkataan Arab yang kita guna dalam bahasa Melayu. Dah. Tulislah, orang suruh tulis. Aduh, kan ustaz buat pertandingan. Siapa boleh tulis paling banyak perkataan Arab yang kita guna dalam bahasa Melayu, dah, yang paling banyak, nanti ustaz akan bagi 300. Lepas kita periksa, dah, sebelum nak cuti kita bagi 300 ringgit. Dah, perkataan Arab yang kita guna dalam bahasa Melayu. Antaranya apa? Ni hang tambah dah ni. Tanbah tu perkataan Arab daripada tanbih. Nabbaha yunabbihu nabbih. Dah, tanbih. Baik. Habis. Yang ketiga baca. Yang ketiga. Selepas munada. Ayyu zaidatun. Lil muzakkar. Dalam bilik. Selepas munada. Ayyu zaidatun. Lil muzakkar. Yang ketiga, selepas munada ayyu zaidatun lil muzakkar. Misalnya, ya ayyuhan nasu. Munada ni ada huruf nidak lah, huruf seru. Wahai. Lepas tu dia ayyu zaidatun ditambah bagi lelaki. Huruf dia ya ayyu, asalnya ya. Lepas tu ayyu, nampak? Tambah ha. Ya ayyuhan nasu. Dah? Wahai manusia. Wahai manusia. Yang keempat baca. Yang keempat. Selepas munada. Ayatu. Zaidatun lil muannas. Misalnya. Ya ayyatuhan nafsu. Ayat panjang dia ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nampak? Jadi ayatu ni zaidatun, tambahan bagi muannas. Maka ditambah lagi ha tanbih. Tambah buat apa? Kuatkan kalam. Nak kuatkan lagi kalam itu. Yang kelima baca. Sebelum dhamir mutakallim wahdah. Misalnya ha ana tilmizun. Ha bermula aku itu. Pelajar. Ha bermula aku itu. Belajar. Dan nak bagi kalam tu kuat lagi. Ha sungguh aku ni. Aku yang buat ni. Nampak? Aku pelajar lah. Yang keenam baca. Sebelum dhamir mutakallim. Ma'a ghairi. Baik, apa dhamir mutakallim ma'a ghairi? Nahnu. Dhamir mutakallim wahdah. Ana. Nahnu. Ingat nama-nama dia. Yang ni mukhatab. Yang ni ghaib. Ingat nama-nama dia. Dah? Ghaib, mukhatab, dah? Mutakallim wahdah, mutakallim ma'a ghairi. Yang ni mufrad, tasniah, jamak, seorang, dua orang, tiga orang. Laki-laki, perempuan, pucai, puying. Faham tak? Thailand kata pucai. Pelajar. Dah? Kalau perempuan, puying. Puying. Pucai, puying. Nampak? Meme arat LGBT tak ada. Dah? Best. Sebelum dhamir mutakallim ma'a ghairi. Ha nahnu. Hadiruna. Ha bermula kami. Yang hadir. Yang ketujuh. Sebelum qad tahqiq. Fi'il madi. Maknanya qad yang masuk pada fi'il madi. Qad yang masuk pada fi'il madi harus ditambah ha. Misalnya ha qad akhastuhu. Ha sungguh. Mengambillah oleh aku akannya. Ha sungguh. Mengambillah oleh aku akannya. Baik, jadi kembali kepada asal tambahan ini hukumnya harus. Ni hukum. Dah? Ni hukum, ni point, ini tambahan. Habis. Pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Idafah lafziyah. Dengar dah? Bila sebut idafah maknawi, hari itu kita dah belajar idafah maknawi. Bila sebut je idafah maknawi,
Apa perkataan tersebut? Makna. Makna. Ni formula ni. Idafah maknawiyah. Makna. Artinya idafah ada makna lain. Makna min, makna fi, makna li. Kalau sebut idafah lafziyah, lafaz lain. Nampak? Idafah lafziyah. Ni cara hafal, teknik cara hafal. Bila sebut idafah lafziyah, otak tu keluar kan. Apa dia? Lafaz dia lain. Sebab apa? Biasa kalau sebut idafah, ada dua syarat. Ulangan. Nota yang awal sekali. Kalau sebut idafah, ada dua syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh ada alif lam dan tanwin. Syarat kedua, mesti yang kedua baris kasrah. Idafah lafziyah, dia pelik sikit. Harus mudafnya, baca. Harus mudafnya Ada alif lam. ada alif lam. Syarat idafah, mudaf, tak boleh ada alif lam. Nampak? Tetapi bila sebut idafah lafziyah je, mudaf dia boleh ada alif lam. Hukum dia apa? Harus, bukan wajib. Harus. Cuma kalau kita jumpa, jangan confuse. Sekali tengok macam naat, tapi dia bukan naat, dia idafah. Nama idafah lafziyah. Buat apa tu? Tengok ni. Yang pertama baca. Yang pertama, Bila didapati ismul fa'il ismul fa'il mudaf kepada maf'ulnya. mudaf kepada maf'ulnya. Misalnya ja'a sariqul baiti Ja'a sariqul baiti atau atau ja'as sariqul baiti. ja'a sariqul baiti. Baik, yang pertama nak mengenali idafah lafziyah macam mana, iaitu bila mana isim fa'il. Isim fa'il ada berapa timbangan? Yang pertama, isim fa'il ada 3 timbangan. Yang pertama, fa'ilun. Yang kedua, fa'ilun. Yang ketiga, tambah mim dhammah pada pangkal, kasrah sebelum akhir. Ini daripada surah Simah. Mazid, baik dengar. Jadi daripada isim fa'il ni, kalau dia mudaf kepada maf'ul, benda yang kena buat, maka secara automatik isim fa'il tu harus boleh bubuh alif lam. Mudaf tu harus bubuh alif lam. Misalnya telah datanglah oleh pencuri rumah, sariqul baiti. Maka sariqu ni, ini yang ni asalah. Sariqu ja'a fi'lu madin mabni ala fathi. Sariqu fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammah. Sariqu mudaf, al-baiti mudafun ilaih. Ada contoh yang kedua, harus alif lam. Harus mudaf tambah alif lam. Misalnya ja'as sariqul baiti. I'rab sama. Ja'a fi'lu madin mabni ala fathi. As-sariqu fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammah. Sariqu mudaf, al-baiti mudafun ilaih. Habis tu kalau orang tanya, bukan ke mudaf tak boleh ada alif lam? Kita jawab, idafah lafziyah harus ada alif lam. Nampak? Bermakna dalam satu kaedah yang begitu asas, ada juga dipanggil tafriq masalah ataupun perceraian, apa tu? Ada sedikit khilaf di kalangan ulama ataupun pecahan daripada masalah yang besar. Habis. Yang kedua baca. Yang kedua, Bila didapati isim maf'ul mudaf kepada naibul fa'il. mudaf kepada naibul fa'il. Ingat dah, bila mana isim maf'ul mudaf kepada naib fa'ilnya, maka secara automatik mudaf itu harus masuk alif. Misalnya baca. Haza masruqul mali. Masruqul mali. Bermula ini. Mula ini. Iaitu yang dicuri akan harta. Yang dicuri akan harta. Tengok, masruqu isim maf'ul, mali jadi mudhafun ilaih, tetapi dia macam naibu fa'il sebab idafah isim maf'ul kepada naibu fa'il, maka harus masruqu masuk ilah. Misalnya baca. Hadal masruqul mali. Masruqul mali. Bermula ini. Mula ini. Iaitu yang dicuri akan harta. Yang dicuri akan harta. Hanan, masruq mana apa? Ya dah, mafhum dia apa? Pencuri isim fa'il. Orang dicuri orang enggak? Apa benda yang dicuri tu?
benda. Masruk ni benda. Ni yang diambil ni. Faham tak? Faham tak? Duit contoh. Dah. Pencuri tu mengaku dia curi duit 300. Kita minta balik. Minta dibagi. Hadza masruqul mal. Inilah yang dicuri ni. Faham? Masruq ni bukan sarik. Sarik tu isim fa'il. Masruq yang dicuri. Mafhum yang dicuri apa dia? Benda. Masruq. Faham tak? Ni yang dicuri ni. Boleh faham? Ada. Jadi jaga mafhum ayat. Hadza masruqul. Ni yang dicuri ni. Dicuri akan harta. Baik. Yang ketiga baca. Yang ketiga. Bila didapati. Sifat musyabbahah. Mudhaf kepada fa'ilnya. Sifat musyabbahah ni dia macam isi fa'il, dia macam isi maf'ul. Nampak? Tetapi memang perkataan dia tu datang dengan sifat macam tu, macam karim. Karim ni perkataan mulia. Dah? Perkataan yang mulia. Memang sifat dia tu pun karim dah. Nampak? Dia macam isi fa'il. Tetapi dia bukan isi fa'il kadang-kadang. Nampak? Karim ni kadang-kadang bukan isi fa'il. Itu dia panggil sifat musyabbahah. Ulang balik. Sifat musyabbahah macam ni. Sifat yang menyerupai macam isi fa'il. Sifat yang menyerupai macam isi maf'ul. Tetapi kadang-kadang digunakan makna khusus. Digunakan makna khusus. Contoh nama orang, Karim. Karim kan sifat fa'il. Tapi dia letak tanah nama, maka jadi apa? Sifat musyabbahah. Nampak? Karim. Siapa yang mulia tu? Dah, bukan panggil, aku panggil dia Karim. Nama dia. Nampak? Tapi perkataan dia seolah-olah isi fa'il tu sifat musyabbahah. Misalnya anta karimul asli, baca. Anta karimul asli. Bermula engkau itu. Yang nak baca macam mana? Dah? Dia asal-asal orang yang mulia. Dia Arab ni kadang-kadang macam English, dia terbalik. Bermula engkau itu yang mulialah. Seasal-asalnya. Maka bila mana sifat musyabbahah, yang karim tu memang sifat dah. Karim tu memang sifat, maka dibawa pula dengan timbangan isi fa'il ataupun isi maf'ul, maka dia jadi harus dimasukkan alif lam. Misalnya baca. Antal karimul asli. Bermula engkau itu yang mulia. Seasal-asal. Wallahu a'lam. Jadi madai pertemuan kita pada hari ini tuan-tuan, afwan lakum agak kelewatan sedikit. Jadi walau bagaimanapun dengan waktu yang sedia ada, kita bertemu kerana Allah, kita berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan agak pening, sekurang-kurangnya ingat hashtag kami, biar pening pernah dengar dari pening tak pernah dengar. Di sinilah nak menyatakan kehebatannya ilmu. Biar pening pernah dengar daripada pening langsung tak pernah dengar. Jadi inilah kehidupan. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan 10.30 nanti dengan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim, diikuti jam 11 kitab Musalli. Jadi sebelum kita berpisah, hamba nak mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang telah mendaftar dalam program seminar interaktif Cinta Solat, dan insya-Allah ada 3 hari lagi sebelum nak mencapai seminar yang pertama di Masjid Al-Irsyad USJ 1. Jadi kepada tuan-tuan yang masih lagi belum mendaftar, buat keputusan. Kerana ingat, tindakan yang bersegera menghasilkan keputusan yang bersegera. Tindakan yang lambat, apa jawapan dia? Tak, salah. Tindakan yang lambat tak menghasilkan keputusan. Ulang. Tindakan yang segera, baca. Tindakan yang segera menghasilkan keputusan yang segera. Dah? Datang kehendak, buat tindakan. Jadi tak jadi nombor 2. Yang penting ada keputusan. Tapi kalau tindakan yang lambat, baca. Tindakan yang lambat tak menghasilkan apa-apa keputusan. Kita kata nak berubah. Aku start hari ni, aku tak nak isap rokok, aku nak berubah lah. Ada tindakan tak? Bila ada tindakan, ada result, ada keputusan tak? Ada keputusan, makna dia dah tak nak buat. Daripada tak apalah, tunggulah lagi setahun ke 2 tahun ke, belum tahu lagi. Jadi bila lambat tindakan, tak ada keputusan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan bertemu pada seminar siri yang pertama pada bulan November ini, iaitu pada 10 dan 11 Sabtu dan Ahad ini. Cuba bagi tuan-tuan yang tak ada kelapangan, ada lagi tarikh yang kedua, iaitu pada 1 dan 2 Disember.
dah di Masjid Shah Alam, Dewan Auditorium Besar ataupun Dewan Syarahan dan Tazkirah, yang mudah kita akan mempelajari satu ilmu yang begitu besar, yang begitu hebat, bagaimana untuk khusyuk dalamnya sembahyang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu 10.30 nanti dalam kelas Ta'limul Muta'allim, belajar adab, akhlak yang hebat, diri yang hebat. Assalamualaikum.